Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Disember 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Seorang pemimpin kanan PAS enggan mengulas dakwaan. Dia adalah pemilik suara dalam rakaman audio yang tular di media sosial. Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat Ni Muhammad Zawawi Saleh berkata dia tidak mendengar sendiri rakaman berkenaan. Terdahulu tular rakaman audio didakwa sesetengah pihak sebagai mirip suara Ni Muhammad Zawawi. Dalam rakaman itu, individu terbabit meminta jentera Parti Perikatan Nasional terus bersemangat dan bersabar sedikit masa lagi kerana kerajaan sedia ada hari ini tidak akan bertahan lama. Dalam rakaman audio berdurasi 1 minit 15 saat itu, Ni Muhammad Zawawi berkata apa yang dinyatakan itu berdasarkan daripada ramalannya bersama kepimpinan PN. Kerajaan ini dia tak akan bertahan lama. InsyaAllah peristiwa yang telah berlaku sebelum daripada ini akan berulang kembali kerana jumlah yang kita perolehi agak besar dan ramai pihak yang sebenarnya tidak nak bersama-sama dengan DAP dan dengan PKR ini Anwar. Cuma kita bersabar sekejap, insya-Allah kita akan mengorak langkah mengatur strategi-strategi yang baru untuk kita pastikan kerajaan di Malaysia ini akan dikuasai oleh Perikatan Nasional insya-Allah. Mengulas lanjut kepada Malaysia kini, Ni Muhammad Zawawi sekali lagi berkata dia tidak mengetahui kewujudan rakaman berkenaan. Ditanya sama ada dia perlu membuat laporan polis, Ni Muhammad Zawawi berkata dia mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata dia bimbang dengan fahaman takfiri yang kini kembali meningkat. Ia susulan kerjasama politik antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang dijadikan bahan untuk parti lawan. Bercakap buat kali pertama pada ceramah anjuran BN di Rompin Pahang malam tadi, Muhammad berkata sesiapa sahaja boleh dikritik namun ada batasannya. Saya boleh mengkritik UMNO. Saya boleh menghentam Barisan Nasional. Saya boleh mengkritik P atau menghentam DAP. Tapi hadirin sekalian, ada perenggannya. Jangan sampai dulu berlaku satu ketika sampai ke peringkat mengkafirkan UMNO. Saya bimbang. Pahaman takfiri itu muncul semula sekarang ini. Muhammad merujuk tuduhan yang dilemparkan pemimpin PAS kepada parti kerajaan termasuk terhadap DAP yang didakwa komunis. Kata Muhammad, tuduhan seperti itu berbahaya untuk jangka masa pendek dan panjang. Justeru katanya, PH bergabung dengan BN dan lain-lain bagi menangkis fahaman yang boleh merosakkan Malaysia. Perlu kita baiki sebab negara kita, masyarakat majmuk, tersalah langkah, terjerumus kepada bahaya. Sebab itulah, bagi kita kena tubuhkan kerajaan bersama Pakatan Harapan, BN dan lain-lain untuk melawan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan Malaysia. Pengumuman senarai kabinet yang dikata diadakan hari ini ditangguhkan ekoran Perdana Menteri Anwar Ibrahim dipercayai memerlukan lebih masa. Hal itu dipercayai setelah Anwar berdepan cabaran termasuk mempertimbang nama-nama dikemukakan oleh parti-parti yang menyokongnya. Difahamkan pengumuman dan istiadat mengangkat Sumpah Menteri dijadual minggu ini sebelum Yang di-Pertuan Agong berlepas ke luar negara pada hujung minggu. Namun setakat ini belum dimaklumkan berhubung perkembangan terbaru. Jika pembentukan kabinet tidak dilakukan dalam minggu ini, ia menjadikan Anwar telah bekerja 6 hari secara keseorangan tanpa kabinet selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 25 November lalu. Desas-desus pengumuman kabinet semakin hangat diperkatakan dalam kalangan pengamal media sejak petang semalam setelah kemungkinan senarai jemaah menteri diumum seawal hari ini, namun sehingga kini tiada perkembangan.
Sebaliknya ada menjangkakan esok iaitu hari Jumaat, manakala angkat sumpah jemaah menteri dijadual pada Sabtu. Bagaimanapun Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijadual turun ke kawasan Parlimen Tambun Perak esok pagi bagi menghadiri kenduri rakyat dan menunaikan solat Jumaat di situ. Kita ke perkembangan berikutnya. Anwar Musa yang sebelum ini lantang menggesa Presidennya Ahmad Zahid Hamidi berundur, dilihat menukar nada. Mengulas mengenai pelantikan kabinet, Anwar mengingatkan bahawa Anwar Ibrahim perlu memilih wakil UMNO menganggotai kabinet berdasarkan hierarki parti. Menerusi kenyataan di Facebooknya hari ini, kata Anwar, UMNO tidak seharusnya dipandang mudah. Jelasnya keputusan UMNO menyertai kerajaan perpaduan harus dihormati bukan sahaja oleh ahli gabungannya tetapi juga pengerusi Pakatan Harapan itu. Justeru katanya pemilihan wakil UMNO dalam kerajaan wajar mengikut keutamaan hierarki partinya. Anwar dinobatkan sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas mendapat sokongan BN, GPS, JRS serta warisan bagi membentuk kerajaan perpaduan. Selepas pembentukan kerajaan perpaduan, tumpuan kini terarah kepada pembentukan barisan anggota kabinet. Nama Ahmad Zahid dispekulasikan sebagai calon timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Pemilihan speaker bagi penggar parlimen baharu menjadi agenda utama apabila Dewan Rakyat bersidang selama 2 hari bermula 19 Disember ini. Azhar Azizan Harun ialah speaker Dewan Rakyat ketika ini. Menurut surat jemputan dihantar kepada ahli parlimen hari ini, aturan mesyuarat pertama adalah pemilihan yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ini kemudian diikuti sesi angkat sumpah oleh ahli parlimen yang menang dalam pilihan raya umum ke-15. Ahli parlimen kemudiannya akan mengundi timbalan speaker baharu. Mesyuarat juga akan mengadakan sesi pengundian undi percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia bagi membuktikan bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Azhar dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat pada Julai 2020. Bekas Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya itu, calon tunggal pentadbiran Muhyiddin Yassin untuk jawatan itu selepas usul supaya Speaker Arif Yusof melepaskan jawatan diluluskan. Baik, berita seterusnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan polis telah memanggil pengurusan TikTok dengan kadar segera untuk tampil memberi penjelasan. Ia berhubung dengan penyebaran klip video berbau provokasi yang memberi amaran berulangnya rusuhan kaum 13 Mei 1969. SKMM dalam satu kenyataan semalam berkata, pihaknya juga terus memantau video kebencian yang tersebar di platform itu dan seterusnya menular ke media sosial lain. Sebelum ini dilaporkan bahawa video di TikTok yang memberi amaran tentang berulangnya rusuhan kaum beredar susulan pilihan raya umum ke-15. Semalam Malaysia Kini melaporkan sekurang-kurangnya 3 video sedemikian merupakan perkongsian berbayar dengan platform itu. Bagaimanapun TikTok memberitahu Malaysia Kini, pihaknya tidak dapat mengesahkan sama ada video itu telah ditaja oleh ahli politik atau tidak. Ia juga enggan mendedahkan jumlah video yang sebenarnya dibayar. Sementara itu, SKMM menggesa netizen agar tidak berkongsi dan menyebarkan kandungan provokasi maupun menyebarkannya ke platform media sosial yang lain. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.